Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita bersama dengan rakan penyampai dari daerah Tutong. Ernie Sofina bersama kita. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wali Mul dan Sarina. Selamat pagi kembali Ernie. Apa khabar pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, kami semua sihat-sihat saja ya pagi ini. Ya, seawal pagi ingin kami mengetahui bagaimana keadaan cuaca di Pekan Tutong. Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong juga dalam keadaan cerah-cerah saja, Sarina. Ya, mudah-mudahan berterusan sedemikian ya, Serina ya. Ya, kerana kalau mengikut laporan telah pun dikongsikan tadi, ramalan jangka panjang sehingga tengah malam hujan berpetir. Jadi sekurang-kurangnya adanya panduan ramalan ini, kita ni akan lebih bersedialah ya. Mungkin saja akan lebih mengurangkan aktiviti di sebelah petang kerana kelazimannya kita ni melihat keadaan cuaca itu boleh berubah saja, mendung dan terus hujan. Baik, apapun Ernie, untuk bahan yang akan dikongsikan dari daerah Tutong untuk pagi ini pastinya turut dinantikan oleh penonton kita ini. Silakan, kita akan serahkan dulu bersama Ernie. Baik, terima kasih Sarina dan Wali Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersua lagi Auda di pagi Jumaat ini untuk berkongsi beberapa maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan ya. Diharapkan bis kita juga dalam keadaan sihat dan apapun perancangan yang bis kita rancang dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Baik, ada satu info mengenai dengan makluman penutupan sementara bekalan elektrik yang berlaku di sekitar kawasan daerah Tutong ini, iaitu akan dijalankan kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kawat atas voltan rendah di kawasan keseluruhan Jalan Piasan Lamunin, Mukim Lamunin, daerah Tutong yang akan dijalankan bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi ya. Dan kerja-kerja ini akan dilaratkan sehingga 31 Mei 2023 ya. Dan untuk makluman juga, kerja-kerja ini dijalankan setiap hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu kecuali hari Jumaat dan Ahad ya. Jadi untuk esok diharapkan kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan harap maklum mengenai dengan gangguan bekalan elektrik yang akan dijalankan ini. Baik, sebelum kita kongsikan lagi antara kegiatan yang akan mengambil tempat di daerah Tutong ini, kita saksikan dulu bahan visual yang kami sediakan. Dalam sejarah Islam, masjid merupakan satu institusi terpenting yang bukan sahaja dilihat sebagai lambang kekuatan syiar Islam, malah juga sebagai lambang perpaduan ummah yang menjadikannya sebuah pusat pembangunan masyarakat Islam bagi meningkatkan pelbagai aspek kehidupan seharian. Pengukuhan perpaduan ummah adalah melalui pengimarahan masjid yang melibatkan para jemaah masjid, penduduk kampung serta umat Islam di negara Brunei Darussalam Amnya dalam menghidupkan suasana keharmonian dan perpaduan melalui pengungkapan kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid-masjid. Masjid Kampung Birau melalui ahli jawatankuasa takmir masjid berkenaan turut mengimarahkan masjid dengan aktiviti-aktiviti yang membangun jiwa dan minda sebagaimana peranan masjid di zaman Rasulullah SAW, iaitu dengan mengadakan aktiviti keagamaan seperti tadabbur Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran dengan menghayati dan merenung terjemahannya sehingga meresap ke dalam hati merupakan perkara yang disuruh oleh agama. Dengan cara bertadabbur, ia dapat mengkiaskan pengajaran itu terhadap kehidupan manusia secara peribadi atau masyarakat. Ia adalah antara usaha untuk menambah takmir Masjid Kampung Birau ini, dan kita ini melihat keperluan dan juga keadaan yang mana kita ini ketahui walaupun Al-Quran ini banyak dibaca, biasa dibaca, tapi kebanyakannya tidak berpeluang untuk memahami apa yang dibacanya. Dan kalau kita ni imbas mula diadakan tadabbur Al-Quran ini pada bulan Syawal 1443 tahun lepas. Tujuannya itulah supaya kita ni lebih menghayati, dan kami menggunakan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya sebab kita tahu di
di luar banyak buku tafsir, buku terjemahan. Jadi sekarang mungkin ada sedikit kelainan. Untuk lebih selamat kami menggunakan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya terbitan Pusat Dakwah Islamiyah. Yang mana kita tahu Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahan ini memang diusahakan oleh Pusat Dakwah untuk umat Islam di sini, di negara Brunei Darussalam ini khasnya, dan umat Islam keseluruhan secara umumnya yang boleh memahami bahasa Melayu. Tujuan asal kita ini kami bukan untuk khatam. Tujuannya memang untuk baca, untuk faham. Selain kelas tadabbur Al-Quran, turut diisikan dalam sesi pengajaran adalah perkongsian satu sesi satu hadis Rasulullah SAW. Dan setelah itu pula, diteruskan lagi dengan aktiviti bahasa Arab buat para jemaah masjid. Manakala berkenaan dengan bahasa Arab untuk jemaah ini baru kami mulakan minggu lepas. Walau macam mana pun sebenarnya pengajaran bahasa Arab di masjid ini sudah kami mulakan dulu even sebelum COVID lagi. Cuma masa itu hanya untuk imam dan Bilal sahaja. Jadi kalau mengajar bahasa Arab itu pemilihan isinya apa yang diajar, kami ajar yang selalu digunakan, yang senang, kemudian satu jumlah atau satu ayat saja satu malam. Sekali belajar itu satu. Yang penting sekarang diorang dapat memahami, boleh menggunakan. Misalnya tadi diorang belajar ana uridu hadza. Artinya barang yang selalu digunakan. Saya mahu yang ini, saya mahu yang ini. Bahasa Arabnya ana uridu hadza. Dan kami juga menggunakan aplikasi sebab kita ni tahu rata-rata orang sudah terdapat smartphone, dan di antara aplikasi yang sedia ada, terutama kalau pengguna Android, mungkin iPhone pun ada juga, ya ada Google Translate itu, dan ini membantu kami untuk mencek sebutan. Luruskan sebutan kau ni, orang boleh benar, tapi dengan menggunakan app itu, ia boleh cuba, dan bila sebutkannya, bacaannya keluar dan terjemahan artinya lurus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jiran tetangga. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Kemudian kita ni juga sudah belajar apa kita, apa kau buat, apa Arabnya? Madza taf'al. Okey. Jawapannya kalau saya sedang membaca Al-Quran, apa Arabnya? Ana aqra Al-Quran. Salah satu sebabnya ialah saya meminati membaca Al-Quran. Dia dulu lagi beberapa kali tamatan, tapi kadang-kadang baca tidak tahu maknanya. Apabila kita belajar bahasa Arab ini, alhamdulillah, dia menyenangkan kita ni membaca Al-Quran, dan kita ni betul-betul khusus lagi pasal kita ni tahu apa yang arti Quran yang kita ni baca tu. Alhamdulillah, kalau macam dulu lepas maghrib tu habis-habis banyak orang rehat, ada yang balik menunggu Isya tu. Lepas tu sekarang ni sudah ada tadabbur sama belajar bahasa Arab tu, orang sambung terus sampai ke Isya. Kurang-kurangnya tahu maksud ataupun apa yang dibaca, pengertiannya tu ayat itu kan. Sedangkan kalau kita membaca saja selalunya, kalau kita baca terus saja, tapi terjemahannya tu memang orang dah berapa mengetahui. Kalau membaca tu banyak orang tahu. Dengan ada tadabbur, terus terjemahannya tu kan, itu yang dikehendaki. Kurang-kurangnya kita ni faham pemaksud ayat itu. Harapan bagi yang bagian Masjid Pembirawan ni, kalau boleh dilanjutkan dan yang ditambah lagi, dan cuma tujuan untuk yang penduduk sini untuk meramaikan lagi Masjid Pembirawan ni. Dapat dilihat, masjid bukan sahaja sebagai institusi ibadah, malah sebagai pusat pendidikan Islam bagi membina kemajuan ummah yang baik dari segi akidah, syariah dan akhlak. Diharap aktiviti keagamaan seumpama ini dapatlah membantu membentuk minda para jemaah untuk mendekatkan dan memakmurkan serta memupuk rasa cinta kepada masjid.